Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya, Cik Mat CMZ. Okey, terlebih dahulu saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada sahabat semua. Okey, sekarang ni ketika video ni rekodkan, kita dalam situasi lockdown. Okey, kalau lockdown ni memang saya tak ada video terbaru lah, tak ada video memancing yang terbaru. Okey, di kesempatan ini juga saya nak ucapkan terima kasih pada sahabat yang support saya lah. Saya baru dapat surat ni. Kalau YouTuber dia tahu lah apa fungsi surat ni. Surat ni macam nombor pin lah untuk kita nak buat verify pembayaran kita. So bila dah cukup duit tu kita boleh cash out lah. Tapi saya masih jauh lah untuk cash out. Tapi orang kata dah orang kata complete lah untuk ni. Cuma complete untuk payment, cuma kita nak cukupkan duit untuk cash out lah. Terima kasih pada sahabat-sahabat semua yang tengok video saya, yang like, komen, subscribe. Ok, terima kasih sangat yang support saya. Ok, hari ni saya nak buat satu video terbaru lah, iaitu asas kepada surfcasting. Surfcasting ni adalah satu teknik memancing menggunakan rod yang panjang, selalunya 12 kaki ke atas, yang dilakukan di tepi pantai, rumah rakit, kelong, berdasarkan kesesuaian tempat itulah. Okey, fungsi, tujuan surfcasting ni bagi saya, yang pertama untuk balingan jauh lah. Surfcasting ni untuk kita membuat balingan seberapa yang jauh. Okey, kalau ditanya kepada saya, surfcasting ni masih baru lah, antara teknik memancing yang terbaru bagi saya. Tak sampai setahun lagi saya baru dalam bidang ni. Okey, terlebih dahulu sebelum video ini pergi lebih jauh, saya nak nyatakan saya masih baru dalam dunia surfcasting. Anda terdapat info-info yang salah, boleh komen, boleh PM saya. Okey, video ni saya akan buat macam baik episod lah, sebab nak masukkan semua dalam satu episod tu saya rasa memang agak panjang. Okey, dalam video ni saya akan bincangkan tentang yang pertama rod lah, rod atau joran, lepas tu ray, tali atau mainline, ladung, stand, mata kail, perambut dan keselamatan dan benda lain-lain lah yang berkaitan dengan dunia surfcasting, secara khususnya, secara amnya kepada dunia memancing lah. Okey, nanti kita masuk topik by topik lah untuk video ini. Okey, subtopik pertama untuk asas kepada surfcasting adalah rod lah, rod atau joran. Okey, selalunya untuk surfcasting ni kita menggunakan joran panjang 10 kaki ke atas lah. Kalau tanya saya selesa menggunakan 15 kaki. Saya ada 3 batang rod, menggunakan 3 batang rod, 1 batang rod 13 kaki, lagi 2 batang 15 kaki. Okay, dalam pemilihan rod ni ada beberapa kriteria yang perlu kita tengok. Okay, yang pertama adalah panjang rod, yang kedua adalah PA test, yang ketiga casting weight, yang keempat lembut atau keras rod itu. Last sekali tentang penjagaan lah selepas kita memancing. Okey, panjang rod. Okey, panjang rod dia bergantung kepada bentuk badan kita lah, fizikal kita, ketinggian kita, berat badan kita. So dia main peranan lah. Okey, sebagai contoh, macam saya first time nak cuba surfcasting, memang saya pilih rod 13 kaki sebab saya rasakan 13 kaki tu pun dah cukup panjang. Sebelum ni saya cuma guna rod 6 kaki, 7 kaki saja. So memang saya agak risaulah macam mana saya nak baling dengan rod yang 13 kaki. So bila saya dah guna tu, mula-mula tu memang agak kekok sikit, tapi bila kita dah biasa tu
kita akan rasa selesa lah. Tapi setiap road ni dia akan ambil masa untuk serasi dengan kita, tambah-tambah kalau kita first time lah. ok, bila first road saya guna 13 kaki. Bila agak lama sikit saya dah upgrade, saya beli satu lagi road 15 kaki. So bila saya dah ada road yang berlainan panjang ni, saya dapat compare kan, saya boleh bandingkan. Memang road saya lagi selesa menggunakan road 15 kaki. Road ni ada 13, 14, 15, 16, 17. ok, depend kepada kita punya kesesuaian lah. ok, yang kedua adalah benda yang kita nak tengok. ok, adalah PE test. ok, contoh ni road Aoshima Prankster ni PE test dia 20 hingga 50 lb. ok, satu benda lagi yang cukup penting bagi saya adalah lear weight ataupun casting weight. ok, benda ni sangat penting kerana dia akan beritahu berapa beban yang boleh ditampung oleh road kita, berapa ladung yang sesuai ideal untuk road kita. ok, contoh dalam road Aoshima ni 100 hingga 200 gram. ok, casting weight ni dia tak sama. Ada road yang boleh tanggung beban 100-200. ok, macam lewat wingcast ini dia boleh tampung 150 hingga 250 gram. Maksudnya dia boleh lagi tampung benda yang berat. Saya rasa ada root yang boleh tampung sampai 300 gram. Maksudnya root itu boleh guna boleh guna ladun dan beban yang lebih berat lah. ok, yang keempat, lembut atau keras road itu depend kepada cita rasa kita. ok, kalau road yang terlampau lembut dia akan agak leceh lah untuk kita buat balengan, dia agak susah. Tapi road yang keras dia akan bagi kesan beban, kita terpaksa menggunakan beban yang lebih, kekuatan yang lebih untuk buat balengan sebab dia keras kan. Tapi dari segi kelebihan road yang keras ni, dia akan boleh menggunakan ladung yang lebih berat lah. ok, benda yang terakhir yang bagi saya sangat penting iaitu penjagaan cincin lah, penjagaan road, terutamanya cincin. Setiap kali memancing kita mesti cuci lah. Lalu saya spray dengan air, bagi kita alirkan air untuk menghilangkan sisa-sisa garam lah yang melekat kepada road kita, terutama pada cincin. Kalau saya pergi mancing dulu, ini bag saya lah, bag untuk kita tengok apa dalam ni. Mesti orang kata kamera kan. ok, bukan. Ini bag untuk reel saya lah, saya simpan 3 reel. ok, sebab saya gunakan bag ni dia lebih mudah. Sebab reel untuk surf ni dia besar, so agak berat. Kalau letak dalam tong saya, box mancing tu dia akan makan space lah. So saya guna macam ni lah. Bagi saya tu dia mudah lah. Bila saya nak pasang tu, kalau letak tong bawah tu nak kena buka tutup kan. So macam ni kita buka je, terus boleh pasang. Ini bag kamera, tapi saya guna untuk simpan kikili sebab dia ada sepan ni. Kalau jatuh biasa-biasa tu insyaAllah tak ada apalah, cuma agak berlemuh lah, tak ada habuk-habuk, tak cuci. ok, reel ni ada 3 saya gunakan sekarang. Ini dah, nanti saya beritahu lah, saya buat keluar nanti saya tunjuk reel apa yang saya guna untuk surf casting ini. Topik kedua dalam video ini adalah kekili atau reel. ok, kekili atau reel ni boleh dibagikan kepada 2 jenis lah, iaitu yang pertama kekili macam ni, spinning, dan satu lagi backcaster lah. Backcaster ni memang saya tak ada pengalaman, so tak pernah guna, memang saya tak boleh nak share apa-apa lah. ok, spinning pun ada 2 jenis lah. Satu jenis yang saiz macam ni, yang ada spinning biasa ni, yang ada saiz pada 1000 sampailah 10,000.
Yang kedua, memang spinning khas untuk surf casting. Okey, untuk surf casting ni saya ada 3 lah ray saya, kikili saya ni. Yang pertama Robi AP Power saiz 8000. Ini memang saya beli first lah. Lepas tu saya beli ini Daiwa Showcase. Dan yang terakhir saya beli adalah Shimano LX 10,000. Saya ada buat video unboxing LX. Okey, kikili ni ada 2 jenis lah. Untuk spinning ada 2 jenis, iaitu yang pertama kikili yang biasa macam ni, yang kedua kikili untuk surf casting. Okey, ciri-ciri kikili surf casting ni adalah dia punya spool yang lebar ataupun panjang. Lepas tu longkang dia pun tak dalam. Okey, fungsi dia, kikili ni untuk jarak lontaran yang lebih jauh. Sebab dia punya longkang yang lebar ni, bila kita buat lontaran, tali mudah keluar. Lepas tu mengurangkan geseran lah, sebab longkang dia tak dalam. Macam ni. Ini longkang lebih dalam lah. Itu antara kelebihannya lah. Yang pertama dari segi lontaran, yang kedua boleh simpan tali yang lebih panjang, lebih banyak bila kita fight dengan ikan monster. So dia lebih insurance lah kepada kita. Walaupun saya tak pernah strike monster, tapi satu insurance kita punya tali yang panjang lah. Okey, contohnya ini saiz kecil lah. Ini saiz 5500. Tali dia dalam 350 meter saya masuk. Okey, macam ni saiz 10,000 ni tali dia 500 meter. Okey, kelemahan, bukan kelemahan lah, kekurangan bagi saya adalah ratio. Ratio dia agak rendah lah. Pas lagi satu, berat lah, agak berat. Kalau saiz 10,000 ni dia agak berat lah. Macam ni 650 gram. Okey, untuk kikili biasa ni kelebihannya ratio lah. Lepas tu kita boleh multi purpose lah, bukan sekat untuk surf casting, untuk guna untuk boating ke apa pun sesuai lah. Cuma kita kena tukar lah spool, tukar tali. Nak lagi cantik, kita ada 2 spool, sesuai lah untuk surf casting ataupun untuk teknik pancingan yang lain. Okey, macam yang saya katakan tadi ni, kelemahannya ratio. Tapi sekarang ni bila saya tengok dalam Shopee, tengok kebanyakan reel surf casting yang baru dah ratio dah tinggi lah, macam dengan ratio ray kikili biasa ni. So kelemahan ratio tu bukan satu lagi kelemahan sekarang, sebab kita ada pilihan ray yang punya ratio yang lebih tinggi lah. Okey, berat ni kalau kita ikut bajet kita lah. Kalau ray yang lagi mahal, berat dia lagi kurang lah. Maksudnya contohnya mungkin saiz 10,000 ni ray yang lebih mahal cuma mungkin dalam 400 gram, 500 gram, sebab material yang digunakan lagi cantik lah. Okey, selain pada jenis kikili, saya juga nak share satu benda lah. Penggunaan selepas kita menggunakan ray ni, selepas kita mancing tu, kita kena jagalah balik tu basuh, ataupun kita beli spray shark remover kan. Okey, untuk mengelakkan kikili ni naik bunga garam. Okey, contohnya macam ni lah. Walaupun ni shark water, kalau ambil mudah dia akan jadi macam ni lah. Ni contohnya. So lepas kita guna tu, kita terus cuci. Satu benda yang penting lah. Walaupun kita guna rod yang panjang, lepas tu bukan direct kena air masin, tapi daripada tali tu pun, waktu kita kara tu pun, dia akan bagi efek lah kepada ray kita. So kita kena rajin cuci. Lepas tu bila contohnya macam lockdown ni, kita boleh servis lah. Contoh ni ray pertama saya ni hampir dekat setahun dah. So macam lockdown ni, saya buka tali, saya nak check lah bunga garam.
sebab sampai setahun lah, alhamdulillah tak ada apalah, cuma ada sikit-sikit tu saya delap lah. Ni ada sikit, so hati-hatilah. Ada setengah brand tu dia lagi manja, so kita kena jaga kebersihan lah. Lepas balik mancing tu terus kita cuci untuk jangka hayat yang lebih panjang lah reel kita. Okey, itu sebuah sikit tentang reel yang saya terlintas untuk share lah. Mungkin saya spontan, so memang apa yang terlintas je lah, walaupun dalam kertas ni tapi bukan tengok sangat. Okey, kita akan pergi topik seterusnya, iaitu tali atau mainline. Okey. Okey, topik seterusnya adalah tali atau mainline. Bagi saya satu benda penting lah tali dengan mainline ni, sebab yang pertama untuk lontaran, sebab pemilihan tali yang diameter lebih kecil, yang lebih halus, lepas tu dia punya, orang kata, bentuk tali tu lebih bulat, dia akan membuatkan lontaran lebih jauh lah. Yang kedua, sebagai insurans, bila kita strike tu, kita fight dengan ikan tu, tali yang betul dengan kekuatan yang betul memberikan peratusan yang lebih tinggi untuk kita dapat landing lah ikan tu, kita dapat ikan tu. So kekuatan tali tu sangat penting lah. Lagi satu, kalau pemilihan tali ni takut bila balingan tu pun, ada saya tengok kes kawan-kawan dia putus. So pemilihan tali yang betul sangat penting. Okey, tali ni macam biasa tali ada dua lah, iaitu tali tangsi mono ataupun yang biasa gunakan. Bukan ada dua lah, setengah tu orang guna fluoro, tapi untuk casting ni ada dua pilihan, iaitu spinning. Untuk spinning selalunya orang akan guna braided lah, tali sulam, tali benang. Saya pernah tengok seorang sahabat tu, dia guna backcaster, round backcaster, tapi dia gunakan tali mono, sebab dia kata kalau guna tali benang dia mudah lagi tersimpul. Mudah tersimpul lah. Saya tak pasti, sebab saya memang tak ada pengalaman untuk backcaster ni, untuk casting, so memang saya tak boleh nak huraikan. Okey, dua benda yang penting bagi saya adalah, yang pertama adalah pound dia, itu berat tu berapa pounds. Pasti yang kedua diameter. Okey, diameter ni sangat penting lah, sebab kita untuk buat lontaran yang lebih jauh, kita perlukan tali yang lebih halus lah. Tapi satu benda yang saya pernah tengok lah, kita tengok lah dia punya dekat Shopee, saya tengok diameter dia tulis nampak halus, tapi bila kita beli tu tak seperti yang kita baca lah. Nampak halus, bila sampai diameter dia besar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk video episod pertama ni saya cuma bincangkan 3 benda. Yang pertama rod, yang kedua reel, dan yang terakhir adalah tali atau mainline. Okey, saya akan hasilkan video ni by episod. Untuk episod pertama ni cuma 3 benda ni, dan sambungan seterusnya untuk video seterusnya adalah saya akan bincangkan tentang ladung, perambut, rod stand, mata kail, penjagaan dan keselamatan sewaktu casting lah. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang tengok video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe. Okey, jika rasa video ini bermanfaat, boleh share. Okey, terima kasih kepada sahabat semua atas sokongan. Jumpa lagi next video untuk sambungan video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terbaik.